Have you ever felt? Berikut merupakan kajian kes. David Scott adalah seorang pemain video profesional berusia 24 tahun dari Baltimore, Amerika Syarikat. Pada Ogos 2018, dia telah menyertai pertandingan permainan video Madden NFL 19 yang berlangsung di Jacksonville. Menurut pihak berkuasa, kelas telah melepaskan tembakan ramang ke atas peserta lain apabila dia kalah dalam pertandingan itu. Dalam kajian itu, dua orang lelaki iaitu Elijah Clinton berusia 22 tahun dan Taylor Robertson berusia 28 tahun telah dibunuh dan beberapa orang lain cedera. Katz dikatakan memang berniat membunuh pihak pencabar yang mengalahkannya kerana dia tidak menembak orang lain tetapi lain melepasi mereka. Katz kemudian membunuh diri selepas kejadian itu. Permainan video merupakan permainan elektronik yang melibatkan tindak balas antara muka pengguna untuk menghasilkan maklum balas visual di sebuah peranti video. Perkataan video dalam permainan video secara tradisinya menggambarkan sebuah peranti paparan bitmap atau raster, tetapi berikut istilah permainan video atau video game menjadi semakin terkenal. Ia juga boleh digambarkan dengan apa-apa sahaja peranti paparan yang lain. Sistem elektronik yang digunakan untuk memainkan permainan video dikenali sebagai platform, contohnya PC dan konsol permainan video. Platform ini berangkaikan dari sebesar-besar komputer mainframe hingga sekecil-kecil peranti mudah alih. Permainan video yang khusus seperti permainan arcade sebelum ini biasa dimainkan kini kurang digunakan. Mereka suka dan akan mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Permainan video akan menjadi pilihan mereka kerana ada daya penarik yang ada pada permainan video sangat kuat dan permainan video ini mudah didapati. Terusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Apabila remaja berasa bosan, mereka akan mencari kawan-kawan terlebih dahulu untuk berbual dan melakukan suatu aktiviti. Jika kawan yang dicari itu sedang bermain permainan video, mungkin terlintas di hati remaja tersebut untuk mencoba. Dengan niat untuk mencoba, akhirnya menjadi satu keseronokan yang akan menghabiskan masa yang terluang. Disebabkan oleh terlampau seronok bermain permainan video, ini akan menjadi sebati dengan jiwa remaja tersebut dan akhirnya menjadi satu ketagihan. Terusnya, faktor yang ketiga ialah suasana sekeliling. Penjualan DVD permainan video secara terbuka juga mungkin akan dapat menarik perhatian para remaja. Jika di sekeliling kita dipenuhi dengan DVD permainan video, mungkin remaja tersebut akan membeli untuk mencoba game baru. Apabila sudah selesai bermain permainan video yang dibeli tersebut, pasti remaja ingin sesuatu yang baru lagi. Jadi, dia akan membeli DVD permainan video yang lain. Seterusnya, faktor keempat ialah faktor media massa dan elektronik. Remaja yang meminati permainan video pasti akan mengikuti perkembangan media massa dan elektronik ini yang akan membuatkan mereka lebih taksub dan ketagih dengan permainan video ini. Media massa pada masa kini lebih mementingkan hiburan disebabkan itulah fikiran remaja pada masa ini banyak tertumpu kepada hiburan daripada pelajaran. Faktor yang terakhir ialah kurang perhatian nilai agama. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan orang pada masa ini lebih mementingkan permainan video yang mengandungi unsur jenayah seperti membunuh, merompak dan mencuri seperti yang terdapat dalam satu permainan video yang popular iaitu GTA ataupun dikenali sebagai Grand Theft Auto yang melibatkan unsur-unsur jenayah dalam konten dia. Kesan-kesan ketagihan permainan video kepada diri dan orang lain. Pertama iaitu boleh menjejaskan kesihatan. Hal ini kerana seseorang itu boleh meninggalkan waktu makan mereka kerana tidak dapat melepaskan diri daripada permainan videonya. Ini akan menjadikan corak pemakanan seseorang tidak teratur dan menyebabkan kurang nutrien dan zat yang cukup, dan ini boleh menyebabkan tahap ketahanan imuniti seseorang menurun. Bukan itu sahaja, masa tidur juga terganggu dan kesihatan mata merosot akibat cahaya daripada alat permainan video yang tidak terkawal. Seterusnya, ia juga boleh menyebabkan prestasi seseorang merosot, terutama kepada pelajar. Pelajar yang ketagihan permainan video lebih menghabiskan masa dengan bermain dan bukannya mengulang kaji dan tidak membuat tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Ini menyebabkan prestasi akademik pelajar tersebut menurun dari masa ke semasa. Seterusnya, kemahiran bersosial dan interpersonal yang lemah.
Ini kerana seseorang yang ketagihan permainan video terlalu meluangkan masa dengan bermain permainan video sehingga tidak dapat memulakan perbualan dengan orang lain. Dan ini menyebabkannya tidak tahu berkomunikasi dengan orang sekeliling dengan berkesan. Hal ini juga menyebabkannya tidak dapat mengetahui dunia luar dan mengasah keyakinan disebabkan terlalu terperap dalam bilik sendiri. Walau bagaimanapun, kesan ini bukan sahaja pada diri, malah juga orang lain, iaitu hubungan kekeluargaan yang semakin renggang. Hal ini sedemikian kerana ketagihan permainan video menyebabkan seseorang tidak dapat meluangkan masa dengan ahli keluarga dan banyak memberi alasan apabila ditegur. Sebagai contoh, semasa menunggu makanan yang dipesan di restoran untuk siap dihidang, ahli keluarga selalunya memanfaatkan masa tersebut untuk bergurau senda dan berinteraksi berbanding bermain permainan video, bagi memastikan hubungan kekeluargaan semakin erat. Sekali, ketagihan permainan video boleh menyebabkan kesihatan mental terganggu atau merosot. Seseorang yang terlalu fokus dengan permainan video akan menjadikannya sebagai rutin harian, dan jika orang tersebut tidak dapat bermain permainan video walaupun sehari, boleh menyebabkannya tertekan dan memberontak kerana ia sudah pun menjadi gaya hidup dan perkara yang wajib. Bukan itu saja, orang tersebut akan cepat marah dan mencederakan orang lain apabila diganggu semasa bermain permainan video ataupun tidak puas hati jika kalah dalam permainan tersebut. Antara strategi menangani permasalahan ketagihan permainan video adalah memberi kaunseling. Hal ini adalah bagi menolong klien untuk memahami dan menyelesaikan masalah melalui perbincangan alternatif serta perancangan agar klien dapat menganalisa serta menilai sesuatu masalah dari perspektif yang rasional dan berupaya baginya membuat tindakan yang wajar serta tanggungjawab atas keputusan yang diambil. Strategi seterusnya pula adalah melibatkan diri dalam sukan dan aktiviti co-curriculum. Ini dapat dilaksanakan oleh keluarga dan kawan-kawan, iaitu dengan sentiasa mengajak atau menggalakkan seseorang yang suka bermain permainan video untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti bersukan, beriadah dan sebagainya. Seperti yang sering kita dengar, badan yang sihat akan mempamerkan otak yang cergas. Seterusnya, menyesuaikan tetapan di peranti secara automatik. Hal ini adalah bertujuan untuk memastikan seseorang yang sering bermain permainan video mempunyai had masa tertentu dan perkara ini boleh dilakukan secara berperingkat agar pengawalan masa bermain dapat dikawal dengan baik. Contohnya, jika seseorang itu meluangkan masa dalam permainan video selama 8 jam, maka tahap pertamanya untuk berhenti adalah pada 7 jam, 6 jam, 5 jam dan sebagainya sehinggalah kawalan masa bermain permainan video dapat dihadkan. Strategi seterusnya adalah kempen kesedaran. Hal ini adalah untuk memberi peringatan kepada setiap golongan masyarakat untuk mengetahui kesan ketagihan permainan video dan langkah-langkah yang perlu dititik beratkan agar kita dapat saling mengingati dan mengelakkan permasalahan seperti ini berlaku di kalangan masyarakat kita. Sebagai contoh, ibu bapa sentiasa menjaga dan mengawal anak-anak daripada terjebak dan masyarakat pula boleh menegur satu sama yang lain bagi kesejahteraan hidup. Oleh itu, kita seharusnya sentiasa mengawal diri dalam penggunaan teknologi, terutama dalam permainan video. Hal ini penting bagi memastikan kita tidak terlibat dalam masalah ketagihan permainan video kerana ia mampu memberi kesan yang sangat serius kepada diri kita sendiri. Contohnya, kesan yang serius adalah emosi yang tidak stabil dan tidak dapat membuat keputusan yang bijak serta beberapa kesan negatif yang telah kita bincang sebentar tadi. Saya berharap agar saya dan juga diri anda semua dapat mengawal diri dan masa dalam permainan video bagi memastikan kita dapat hidup dalam sihat, aman dan sejahtera. Sekian dan terima kasih.